Parlimen Malaysia jantung kepada demokrasi negara. Di sinilah masa depan negara ditentukan melalui perdebatan, perbincangan dan keputusan yang kritikal. Dewan Rakyat, satu daripada dua dewan dalam Parlimen Malaysia, mainkan peranan utama dalam proses penggubalan undang-undang dan pembentangan belanjawan negara. Setiap keputusan yang dibuat di sini memberi kesan langsung kepada rakyat. Dewan Rakyat mempunyai dua kumpulan utama, iaitu pihak kerajaan dan pembangkang. Proses pembentangan belanjawan bermula dengan penyediaan idea, cadangan dan perancangan yang teliti oleh Kementerian Keuangan. Setiap peruntukan dikaji dan diimbangkan. Setelah siap, belanjawan ini dibentangkan oleh Menteri Keuangan kepada Dewan Rakyat. Dalam dewan yang penuh ikonik inilah yang amat berhormat Menteri Keuangan membentangkan belanjawan tahunan. Itu pembentangan rang undang-undang perbekalan belanjawan 2025. Perincian intipati setiap belanjawan akan merangkumi perancangan keuangan negara untuk tahun akan datang. Selepas pembentangan, belanjawan ini dibahaskan oleh ahli parlimen. Setiap peruntukan dihadam, dikritik dan disempurnakan untuk memastikan bahawa ia benar-benar memberi manfaat kepada rakyat. Bahasan akan berlaku melalui dua peringkat, iaitu perbahasan belanjawan 2025 di peringkat dasar dan perbahasan belanjawan 2025 di peringkat jawatankuasa. Setelah perbahasan yang panjang, tiba saatnya untuk membuat keputusan. Ahli Parlimen mengundi menentukan sama ada belanjawan ini akan diterima atau ditolak. Keputusan ini bukan sahaja mencerminkan konsensus politik tetapi juga harapan rakyat untuk masa depan yang lebih baik. Belanjawan yang diluluskan akan mempengaruhi kehidupan setiap rakyat Malaysia. Dari isu pencukaian, pembangunan, hinggalah kebantuan keuangan kepada golongan yang memerlukan. Setiap ringgit diperuntukkan dengan tujuan untuk membina masa depan yang lebih cerah untuk negara. Inilah proses yang berlaku di Dewan Rakyat, tempat di mana masa depan Malaysia ditentukan. Pembentangan belanjawan bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi komitmen kerajaan untuk membawa kemakmuran kepada setiap warga negara. Belanjawan negara yang dibentang setiap tahun pastinya mempunyai kaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi negara. Dan Malaysia pernah mencapai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa dan rakyat telah menerima limpahan manfaat daripada hasil pembangunan. Jika dilihat sorotan sejak tahun 1957 hingga kini, 1960 hingga 1970, ekonomi negara ketika itu berasaskan komoditi serta berlakunya peralihan dari sektor pertanian dan permulaan kepada sektor industri. 1970 pula menyaksikan penubuhan Petronas dan kemunculan sektor pembuatan berasaskan FDI. Tahun 1980 pula munculnya ekonomi pembuatan berorientasikan ekspor. Sehinggalah krisis keuangan Asia berlaku pada 1998. Selepas krisis keuangan Asia pada tahun 1998, trajektori pertumbuhan Malaysia telah merudum dan terus menjunam mengakibatkan laluan pembangunan yang terbantu. Di sebalik perancangan untuk pembangunan negara, Malaysia masih berdepan pelbagai cabaran. Antaranya, kita berhadapan dengan pertumbuhan yang rendah, kemerosotan pelaburan, penyusutan hasil perdagangan, gaji yang rendah dan isu kemiskinan. Ini sebenarnya dibuktikan dengan beberapa angka utama bagi ekonomi Malaysia. Kemerosotan dalam tata kelola. Indeks persepsi rasuah menunjukkan 29 pada tahun 1998 naik kepada 61 pada tahun 2023. Peratusan perdagangan kepada KDNK pula 220% pada tahun 2000 turun kepada 141% pada tahun 2022. Kita lihat pula kadar penyertaan tenaga buruh wanita yang rendah pada tahun 2021. Wanita 55.5%, lelaki 80.9%. Isu kenaikan hutang negara terkumpul pula.
Perbelanjaan melebihi hasil lebih dari 60% KDNK negara. Kejatuhan nilai saing pada peringkat global pada tahun 1997, tangga ke-14. 2023, naik ke tangga 27. Malaysia tidak boleh terus berada dalam trajektori ekonomi yang menurun ini. Kita bukan sahaja perlu melakukan sesuatu dengan lebih baik, tapi perlu melakukan perkara yang lebih baik. Pendekatan masa lalu mungkin tidak lagi relevan hari ini. Justru kerajaan perlu melakukan perkara secara berbeza dan naratif ekonomi yang baru. Di bawah pentadbiran Kerajaan Madani pimpinan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, pembentangan struktur ekonomi madani telah dibentang. Ekonomi madani memperkasa rakyat telah menyediakan kerangka bagi membina kegemilangan Malaysia. Ini termasuklah naikkan siling, iaitu menstruktur semula ekonomi bagi mencapai sasaran lebih tinggi ke arah Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia. Pada masa yang sama, untuk menaikkan lantai, iaitu meningkatkan darjat hidup rakyat. Strategi ini dibina berasaskan nilai-nilai madani dan memerlukan pendekatan seluruh Malaysia untuk berjaya. Rakyat, kerajaan dan industri perlu bekerjasama menjiwai semangat perpaduan, mengamalkan tata kelola yang baik sambil dibantu penyampaian perkhidmatan awam yang tangkas dan kolaboratif. Baik, rakyat Malaysia sudah mendengar tentang ekonomi madani yang dihasratkan kerajaan. Namun sejauh mana misi ekonomi madani boleh mengubah lanskap pertumbuhan Malaysia? Saya akan permudahkan pemahaman dengan memfokuskan kepada elemen penting dalam maju pembaharuan struktur yang digariskan ekonomi madani. Berikut 7 perkara utama yang kini menjadi optik kerajaan, iaitu pertumbuhan ekonomi, kemampanan fiskal, daya saing dan penyerantauan, tata kelola yang baik, pertumbuhan inklusif, pekerjaan dengan gaji bermakna dan kesaksamaan peluang yang ada. Pelaksanaan ini merangkumi 2 elemen penting. Yang pertama, pembaharuan sektor awam yang akan memperkukuh dan mempercepat penyampaian perkhidmatan melalui pemantauan dan pelaksanaan projek yang lebih tangkas. Dan kedua, pendekatan seluruh Malaysia, iaitu dengan memperkasa rakyat berteraskan usaha antara pihak kerajaan, rakyat dan industri. Jadi apa matlamat yang ingin dicapai kerajaan? Baik, terdapat 7 elemen utama yang akan direalisasikan. Pertama adalah Malaysia perlu berada di kedudukan antara 30 ekonomi terbesar dunia. Kedua, sasaran untuk berada di tangga ke-12 teratas dunia dalam daya saing global. Ketiga, sasaran berada di tangga ke-25 teratas dunia dalam Indeks Pembangunan Malaysia. Dan keempat, meningkatkan bahagian pendapatan pekerja kepada 45%. Kelima, sasaran berada di tangga ke-25 teratas dalam Indeks Persepsi Rasuah. Keenam pula, ke arah kemampanan fiskal, sasaran defisit fiskal 3% atau pertumbuhan yang lebih baik. Dan ketujuh, mengenai sasaran kadar penyertaan tenaga buruh wanita mencapai angka 60%. Disebabkan itu, jika diteliti, trajektori ekonomi madani merangkumi sasaran dalam jangka masa sederhana merentasi aspek berbeza yang berpandukan penanda aras global untuk ekonomi dan daya saing, kualiti hidup, keterangkuman tenaga kerja, membanteras rasuah dan kemampanan fiskal. Jadi penting untuk kita sebagai rakyat Malaysia mengetahui bahasa ekonomi madani bukan sekadar tentang pertumbuhan ekonomi, tetapi juga tentang membina masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing. Untuk siapa? Untuk kita semua, setiap warga Malaysia. Dengan komitmen semua pihak, semoga kita dapat menjayakan visi ini demi masa hadapan yang lebih gemilang sekaligus dapat memberikan manfaat kepada generasi akan datang.